Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah, beriman kepada perkara gaib. Ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Dia telah kurniakan ke atas kamu. Adakah Tuhan pencipta selain daripada Allah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tiada Tuhan yang layak disembah selain daripadanya, maka kenapa kamu rela dipalingkan daripada menyembahnya? Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Al-An'am 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi tanpa ada contoh terdahulu. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak sedangkan Dia tidak mempunyai isteri? Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dan Dialah juga yang mengetahui segala sesuatu. Al-An'am 101. Wa qala Allah Ta'ala, Afara'aytum ma tumnun, A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Al-Waqi'ah 5859. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Adakah kamu yang menciptakannya ataupun kami yang menciptakannya? Al-Waqi'ah 5859. Wa qala Allah Ta'ala, Afara'aytum ma tahruthun, A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Al-Waqi'ah 6364. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kamu melihat apa-apa yang kamu tanam? Adakah kamu menumbuhkannya ataupun kami yang menumbuhkannya? Al-Waqi'ah 6364. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca beberapa ayat Al-Quran di bawah tajuk Kalimah Tayyibah. Kalimah Tayyibah iaitu ayat Al-Quran yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. 5 ayat Al-Quran yang kita bacakan pada pagi ini di bawah tajuk Kalimah Tayyibah, iaitu beriman kepada perkara yang gaib. Jadi dalam tajuk ini, beriman kepada perkara yang gaib, beriman dengan Allah serta sifat-sifatnya yang tinggi, serta beriman dengan Rasulnya dan juga takdir. Jadi dalam ayat yang kedua ni Allah menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Dia telah kurniakan ke atas kamu. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama. Adakah Tuhan yang lain selain daripada Allah yang memberi rezeki daripada langit dan bumi? Dan Allah memberi penekanan bahawa tiada Tuhan melainkannya. Fa anna tu'fakun. Jadi mengapa kita perlu menyembah selain daripada Allah? Kemudian didatangkan dengan yang ketiga ayat Al-Quran pada surah Al-An'am. Allah menyebutkan Dialah Tuhan, Badi'us samawati wal ard. Dialah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi tanpa ada contoh terdahulu. Jadi Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Maka dekat sini Allah menyebutkan tiada contoh yang terdahulu. Maknanya Allah ciptakan langit dan bumi ni sebelum ni memang tak ada langit dan bumi. Tiada bahan-bahan untuk penciptaan langit dan bumi, dan Allah menciptakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Berbeza dengan kita manusia. Kalau kita nak cipta apa-apa, kita perlukan bahan dan sebagainya. Contohnya kita nak mencipta kereta, maka kita perlukan besi-besi. Kita nak buat meja, nak buat rumah, kita perlu pasir, perlu batu, bata. Tetapi berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala, Badi'us samawati wal ard. Tanpa ada contoh terdahulu, Allah Taala kata kun fayakun. Maka Allah tanya, dia kata anna yakuna lahu walad wa lam takul lahu sahibah.
Bagaimana mungkin dia mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai isteri? Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang telah menciptakan sesuatu dan dialah juga yang maha mengetahui tentang sesuatu. Kemudian yang keempat, ayat Al-Quran dalam surah Waqiah ayat 58 dan 59. Allah berfirman, afara'aitum ma tumnun? Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Bagaimana seorang lelaki apabila dia bersama dengan pasangannya, dia memancarkan air mani ke dalam rahim isterinya. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, dia kata, tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani itu? Adakah kamu yang menciptakannya? Adakah air mani yang ada pada di dalam diri seorang lelaki itu dia sendiri yang menciptanya ataupun kami yang menciptakannya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti di sini bukan manusia yang cipta, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan air mani tersebut. Allah mengajarkan kepada kita supaya kita berfikir, yakni supaya kita beriman dengan perkara yang gaib. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni sifatnya kita tak nampak. Jadi bagaimana kita nak mempercayai sesuatu yang gaib tetapi ada? Bagaimana Allah itu ada, kita nak percaya. Maka Allah tunjukkan kepada kita tanda-tanda yang ada pada diri kita ini, bukti yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang menciptakan sesuatu. Kita tak nampak Allah, tapi tiba-tiba dalam diri kita ada air mani. Kemudian air mani itu dipanjat. Bukan kita yang menciptakan, tapi Allah ajar kita berfikir, tentu ada pencipta air mani tersebut. Maka pencipta itu adalah Tuhan yang sifatnya gaib. Begitu juga yang kelima, Allah bertanya, tidakkah kamu melihat apa-apa yang kamu tanam? Afara'aitum ma tahruthun? Ha antum tazra'unahu? Kamukah yang menumbuhkan pokok-pokok yang kamu tanam itu? Allah Ta'ala bertanya, am nahnu zari'un? Ataupun sebenarnya kami yang tumbuhkan? Allah suruh kita berfikir, kenapa satu biji benih kita campak dalam tanah boleh tumbuh pokok? Tiba-tiba main tumbuh-tumbuh begitu. Adakah dia boleh main tumbuh begitu sahaja? Tentulah ada penciptanya. Allah mengajar kita berfikir menggunakan otak, akal yang Allah berikan supaya kita boleh berfikir, rupanya pokok ini tumbuh, ada Tuhan yang menciptakannya. Dan si Tuhan ini sifatnya gaib. Kita tidak boleh lihat, tapi kita perlu percaya. Itulah percaya kepada perkara yang gaib. Begitu juga di muka bumi pada hari ini, kita boleh tengok lampu dan kita tengok wayar. Kita nak wayar elektrik. Cuba wayar elektrik itu kita potong, kemudian kita pasangkan pelak. Ada siapa-siapa berani sentuh? Tak berani, sebab kita tahu dalam aliran pada wayar itu ada aliran elektrik yang mana kalau kita sentuh memang kita jalan kejap-kejap itu. Maka kita percaya adanya aliran elektrik walaupun mata kita tak nampak aliran elektrik tersebut. Jadi itulah perkara yang tak nampak tapi kita perlu percaya. Yang dalam ayat-ayat ini Allah mengajar kita sebagai manusia, hambanya berfikir tentang perkara yang gaib dan percaya kepada Allah melalui tanda-tanda kebesaran Allah, penciptaan Allah yang Allah ciptakan pada diri kita, air mani, Allah Ta'ala ciptakan pada pokok-pokok, pada makhluk-makhluknya, supaya kita berfikir Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, semuanya tidak terjadi dengan sendiri, tetapi ada Tuhan yang menciptakannya. Dan manusia ini sifatnya fitrah. Fitrah manusia ini dia memang ada keyakinan dalam diri, ada sifat percaya kepada sesuatu yang gaib. Dan kita boleh tengok orang putih yang kafir pun, musyrikin pun, dia percaya juga benda-benda yang gaib. Dia percaya kepada kuasa-kuasa gaib, kan? Tapi mungkin dia tak percaya pada Allah, tapi dia ada sifat fitrah manusiawi itu, dia percaya kepada sesuatu benda yang tak nampak. Kuasa gaib lah, hantu lah, puja itulah, puja inilah, adanya pawang, adanya dukun, semua benda ini menunjukkan bahawa mereka ini bertugas untuk sesuatu benda yang gaib. Menunjukkan manusia ni, fitrah manusia ni dalam diri dia memang akan percaya kepada benda-benda yang gaib. Maka datangnya ayat-ayat Al-Quran ini guide kita, berikan kita petunjuk cara kita nak percaya kepada benda-benda yang gaib. Inilah caranya kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan mulia, kita fahami ayat-ayat Al-Quran ini, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Asyhadu wa la ilaha illa allazina amanu was-salihun.
sallallahu